Sambung lagi untuk lihat macam mana kita nak buat join table. Join table ni adalah kalau katakan kita ada relationship antara table tempahan. Kita ada table tempahan sekarang kan. Lepas tu table tempahan ni dia join kepada dia akan join kepada satu table, contohnya macam tadi gelanggang. Semalam ada mention gelanggang kan. Uh, ada possibility gelanggang tu ada bermacam-macam jenis. Contohnya macam gelanggang badminton, gelanggang basketball, gelanggang sepak takraw, apa gelanggang bola tampar, tak apa, tak kisahlah. Tapi macam mana kalau tempahan tu dia spesifik nak tempahan gelanggang basketball. Contoh dia lah. So apa yang akan relate kan ataupun apa yang akan hubungkan antara tempahan tadi dengan gelanggang yang dipilih. Macam mana kita nak relatekan dia tu? Macam mana kita nak relatekan dia tu? Obviously kita kena ada table gelanggang tu lah. Kena ada table gelanggang. Sebab sekarang ni kita tak ada table gelanggang. Kita tak ada table gelanggang. Jadinya kita kena create satu table gelanggang. Semalam siapa? Nasuha. Nasuha ada lagi? Ke Nasuha dah ni lah? Ya, saya. Alhamdulillah. So gelanggang tu ada berapa jenis? Melanggang ada berapa? Rasa Futsal ada 3 je. Okey, gelanggang futsal ada 3. Okay, sekarang ni saya cuba buat satu sebab tempahan kita ni semalam ada kita buat tempahan kan. Semalam kat sini ada ID admin kan. Ya. ID admin ni macam tak ada kaitan sangat. So saya rasa semalam duk fikir apa nak relate kan kepada satu table lain. Jadi datang satu idea, kenapa kita tak letak gelanggang. Maksudnya tempahan ini, nama pelanggan ni dia tempah gelanggang mana? Okey, dia tempah gelanggang mana? Kau baru terfikir ke? Sebelum ni tak ada. Saya ingat ID, admin ID gelanggang. Okey. Oh, macam mana kita nak tukar ni? Contohnya ID admin ni kita tak nak pakai lah sangat. Mungkin kita boleh tambah satu table lah. Satu table pula. Satu field. Okay, kita buat satu lagi field baru. Ini ID admin kan. Kita tambahlah satu. Klik kat sini. Klik kat sini. Klik kat sini. Ini adalah ID SQL. Ada siapa-siapa yang terlost tak jumpa ID SQL dia? Saya patah balik ya. Kok siapa yang terlost tak jumpa ID SQL dia. Dalam Laragon ni ada satu button untuk database. Ni. Klik sini. Okey, klik sini dan kita akan dapat satu interface ID SQL. Saya suka tekankan lagi. Asyik baik bukan orang Terengganu sorry orang Terengganu. Okey. Ini adalah satu database client. Dia bukan database ya. Kita kena sebut dia sebagai satu database client. ID SQL ni adalah satu database client. Jangan got confused sebab database server kita adalah MySQL ataupun MariaDB lah. Tapinya apa yang kita nampak sekarang ni kat depan kita dalam skrin ni yang nama dia ID SQL ini, dia bukan database server tau. Dia adalah database client. Apa beza database server dengan database client? Database server tu tempat simpan data, storage, physical storage dia. Tempat kita simpan table, database kita, record kita, semuanya simpan dalam database server. Tetapi ID SQL ni bukan database server, dia adalah database client. Okay. Sebab ada kawan-kawan saya kat industri, bila datang interview, pelajar dia kata apa? Calon interview tu kata apa? Bila ditanya, apakah database yang pernah anda guna? Dia akan sebut straight away PHPMyAdmin. Sebab korang dah biasa kan? Ataupun kalau geng-geng ni dia akan sebut ID SQL. Okay, ID SQL ke SQL York ke, itu bukan database server. Itu adalah database client. Jadi kalau interviewer tanya, apa database yang pernah korang guna? Korang kena sebut MySQL database server ataupun MariaDB server. Sebenarnya MariaDB dengan MySQL tu lebih kurang sama je. Ataupun you boleh sebut kalau siapa-siapa yang gunakan Visual Studio Environment mungkin boleh sebut Microsoft SQL Server.
Ataupun siapa-siapa yang pernah gunakan Oracle, boleh sebut Oracle. Itu adalah database server. Oracle, Microsoft SQL Server, kita ada MySQL, MariaDB, itu namanya database server. Tapi yang awak nampak kat depan ni, yang kita nampak kat depan ni, yang nama dia Heidi SQL, bukannya database server. Dia adalah database client. Kita kena faham tu dan boleh bezakan. Kita boleh bezakan. Khairul, kalau Firebase tu? Kalau Firebase? Firebase tu itu database server jugalah. Okay, kita namakan serverless database server. Database server Itu database server lah. Third party database server. Atau kita namakan sebagai SAS lah. Software as a service. Server yang kita boleh sewa lah. Okay. So macam mana tadi nak tambah kat table tempahan ni kan? Kena tambah satu link ataupun kita namakan sebagai foreign key kepada ID gelanggang. Okay. So kita akan letakkan ID gelanggang di sini dengan integer pun okey lah. Integer pun okey. Saya lebih suka gunakan integer lah. Tapi kalau korang nak buat code ID ataupun kod gelanggang, itu terpulang lah. Tapi saya nak tunjuk menggunakan ID saja. Klik save. Saya risau ni kalau save ni ada yang error. Tapi hopefully, bismillahirrahmanirrahim. Tak ada error. Sebab Heidi SQL ni pun kadang-kadang ada beberapa bug dia lah. Contohnya bila kita add satu field baru, klik save je dia terus hang. Malah betul lah. Tapi kita tak boleh kata apa lah sebab Heidi SQL ni adalah open source dan free. So kalau korang kan dapat detect bug, sepatutnya korang pergi hantar bug report tu ataupun pergi kat dia punya main GitHub repository, buatlah satu commit untuk betulkan dia lah, betulkan kod dia tu. Sini dia open source ni. Oh tak pasti, saya rasa dia open source. Ya, kat website ni saya nampak dia open source. Okay, so kita ada ID gelanggang di sini. ID gelanggang. Ini adalah ID gelanggang. So boleh tak kita nak relatekan dengan table gelanggang? Boleh, tapi kita kena ada table gelanggang lah. Table gelanggang pun kita tak ada. Klik kat sini, right click. Create new table. Okay, right click kat sini. Create new table. Table. Tapi bila kita ada satu modul gelanggang, bila kita ada table gelanggang, kita mesti akan ada modul gelanggang. Contohnya gelanggang tu akan sentiasa berubah ataupun bertambah. Kita kena ada modul untuk insert record gelanggang. Kita kena ada modul untuk update content record gelanggang. Kita kena ada contohnya gelanggang sudah di-destroy. Kena bom. So gelanggang tu boleh di-remove, kena delete lah. Gelanggang. So kat sini kita akan tambah satu ID. Macam biasa saya suka guna ID, integer. Dan setkan dia kepada index primary. ID ni kita kena set sebagai primary. Sebelum kita set default dia kepada auto increment bawah ni. Nampak tak? Okey ni. Itu kita akan buat selalulah. Kita akan sentiasa buat benda macam ni. Kita create field baru, kita create table baru. Sebab kita tak ada lagi table structure ataupun database structure yang solid. So pastikan solid dulu database structure kita, kemudian baru kita implement dalam coding. Kalau tak, kita memang akan jenuh lah. Okey dah siap ni, tunjuk kat klien. Klien saya kata tambah table baru. Kuang. Itu memang satu nightmare lah. Bila tambah satu table baru, memang kena buat satu modul baru, tambah modul baru. Kita kena adjust balik
treatment kita kepada table yang ada connection tu. Itu leceh. Dan kita add lagi mungkin nama kod, nama tak tahu nama kod ataupun kod gelanggang ke nama gelanggang. Tak perlu letak nama gelanggang macam panjang ni pun boleh juga, tak kisah. Nama gelanggang. Leceh lah nak type dia. Encik Khairul, macam nak setting primary key tadi? Right click kat sini. Index primary. Terima kasih. Ini apa tadi? Nama gelanggang. Malahlah nama gel, nama girl lah pula. Okey. Nama gelanggang lah. Gelanggang. Okey, panjanglah sangat. Baca. Ini mungkin besar sikit lah kot. 200. Default kosong. And then default kosong. Sekejap. Hai. Kenapa default kosong? Okey, jap. Ni kita add satu lagi apa? Sukan. Gelanggang tu untuk sukan apa lah. Okey, gelanggang tu untuk sukan apa? Ataupun kegunaan. Nasuha. Satu gelanggang kot. Nasuha. Ya, Nak letak apa ni? Aku yang kena fikir lah pula. jenis sukan tu. Jenis sukan. Boleh lah jenis sukan. Okey. Jenis sukan Nombor kod sir. Nombor kod. Nombor Nombor kod. Nombor sukan. Nanti kau buatlah nombor kod tu. Aku nak guna ID je. Boleh. Lagi? Cukup Ataupun person Boleh. in charge. Adakah person in charge? Bolehlah kot ID person in charge. Tapi kita tak buat lagi lah dia punya content. ID petugas. Contohnya lah. Yang jagalah. Ataupun admin ke. Whatever it is lah. Okay, so nama pelanggan, jenis gelanggang, jenis sukan. Okay. Save. Ni 3 ID. 3 cukup Save. Ada apa-apa lagi keperluan? Tak ada. Okey. Jenis sukan. ID petugas ni, alamak ni integer ni. Dia mungkin foreign key lah. Okey. So, saya nak minta bantuan Nasuha juga untuk kita masukkan data ni. Saya tak berapa clear apa dia punya ni. Nama gelanggang. Nama gelanggang ni boleh jadi kod juga. Nasuha, tolong saya. Ya, sir. Masukkan ni, apa benda ni? Nama gelanggang boleh letak huruf ni A, B, C. Gelanggang A. Leceh. Gelanggang A. Senang. Gelanggang A. Okeylah, bola lah. Bola A contohnya. Bola A. Bola A. Contoh kod dia lah. Bola A. Okey, jenis sukan. Ni mungkin boleh letak bola sepak lah. Bola sepak. Okey, petugas ni saya letak kosong je lah. Tak apa. Biar dulu. Insert value. Insert row. Bola B. Bola sepak juga. Okay. Set row. Apa lagi untuk badminton? Contoh dia lah. Badminton.
ataupun set row bed B. Nanti mungkin korang boleh fikirlah untuk buat location dekat mana, alamat dekat mana, mungkin GPS dia ke, terpulanglah mungkin gambar ke. Tapi sekarang ni kita rasa tak sempat nak buat gambar. Badminton. Okay. Futsal lah. Put A. Futsal. Put B. Futsal. So, Naswa, kau suka guna ID ke guna ni? Guna dia punya kod ni? Guna kod jenis sukan Ustaz. Kod jenis sukan. Nak jadikan dia ID ni. Yang mana? Yang nama gelanggang kan? Nama gelanggang. Okay. So, nama gelanggang ni kita akan gunakan in fact instead of ID. So, saya rasa kita kena ubah sikit lah structure kita. Okay. Kena ubah sikit structure kita. Sebab tadi, tempahan tadi, dia point kepada ID. Sepatutnya dia point kepada ID lah. Saya suka guna ID kalau sebab saya dah terbiasa dengan kaedah dalam Laravel programming yang mana framework dia memang dia akan emphasize kepada ID ni. Dia tak kisah apa benda pun korang punya ni, korang punya code ni semua, dia akan fokus kepada ID ni. Okay. Mostly dia akan gunakan ID tu. Pada saya itu lebih mudah lah. Tapi tak apa, since kita ni lah, kita utamakan klien lah. Sebab kat sini ID pelanggan ni sebenarnya dia nombor. ID pelanggan ni dia nombor. Jadi kita terpaksa modify sikit. Ni ID pelanggan ni kan integer kan. ID pelanggan, ID gelanggang, ID pelanggan pula. ID gelanggang ni dia nombor. Jadi tadinya kita dah tukar daripada reflect ID gelanggang ni kepada ni. Bukan ID lah, dia berada lebih kepada kod gelanggang. So jadi saya terpaksa adjust sikit sebab dia tak gunakan nombor, dia gunakan baca. Dia gunakan baca. Jadi terpaksa adjust sikit, tukar kepada baca. ID gelanggang ni saya tukar kepada baca. Dan dia akan point kepada ni korang kena buat tau. Kalau tak ikut ni, nanti kod yang saya tunjuk nanti, dia tak akan boleh work kepada database korang. Yang duduk saja. Sebab database kita dah mengalami perubahan. Dan itu yang pastinya akan berlaku bila kita buat development. Dia akan sentiasa berubah. Pastikan korang punya database juga ikut perubahan yang saya buat ni. Okay, ID gelanggang ni saya terpaksa tukar kepada baca. Bukannya integer. Pastikan korang tukar ni. Kalau tak nanti korang ada isu lagi. Nanti akan ada isu. Okay, pastikan ID gelanggang ni, kalau siapa-siapa yang dah buat ID gelanggang, tukar kepada baca. Tukar kepada baca. ID gelanggang ni dalam tempahan. Okay, dia ada dalam tempahan. Okay, dan pastikan juga kita ada field table gelanggang ni. Table gelanggang ni, oh ni besar lah pula nama gelanggang ni. Letak dah 50 sama tadi. Okay, dan pastikan save. Tadi dah save belum? Alamak. Oh, dah save. Gelanggang, kita ada nama gelanggang, jenis sukan, ID petugas. Ini dummy je lah. Most likely tak ada benda pun. Dan kita ada... Nak gambar gelanggang? Gambar gelanggang. Database gelanggang. Tambah je lah. Tambah je lah gambar gelanggang. 200 ke 50 tadi? 200. Kalau nak gambar gelanggang, saya rasa besar sikit lah. Nama file je pun kan 50 pun cukup. Tapi kena rename lah kalau nak simpan.
Saya tak pasti boleh sempat ke tak upload gambar. Saya rasa macam tak sempat. Kalau sempat nanti kita ejah balik lah. Gelanggang. Gelanggang ni. Siapa-siapa yang mungkin nak melibatkan dengan upload gambar, mungkin boleh letak kat sini lah image. Image apa-apa image gelanggang. Yang ni dia akan simpan sebagai bolehlah 200 ke. Tapi 200 ni panjang sangat nama file dia. Bolehlah letak 200. Terlebih tak apa, jangan terkurang. Okey. Save. Sebab bila kita upload gambar, kita bukan upload gambar ke dalam database tau. Kita cuma simpan nama gambar tu. Database tidak menyimpan gambar, bukan tidak menyimpan, tidak disarankan untuk simpan gambar dalam database. Approach yang biasa dibuat adalah gambar tu dia akan upload ke dalam folder dalam server. Yang disimpan dalam database hanyalah nama file dia. Nama file saja yang disimpan. So nama file sebenarnya tak perlukan space yang banyak pun. Tapi kalau ada lebih tak apalah, biarlah. In case kalau nama file dia tu panjang-panjang kan, biasanya kita upload gambar daripada internet kan, nama dia panjang kan. Nama file tu panjang. So kalau kita tak rename, dia akan stay dengan nama tu lah. Ada juga function dalam server side ni yang kita boleh rename image yang kita upload. Itu lebih baik lah daripada kita gunakan nama dia yang asal. Sebab kalau kita gunakan nama yang asal, ada kemungkinan untuk dia overlap dengan image yang lama. Maksudnya ada image lama, gambar yang nama sama. So itu leceh. So kita akan biasanya rename balik. Upload ke server, rename balik gambar tu dan letakkan gambar dalam web server. Gambar bukan tidak boleh, disarankan tidak simpan dalam database. Sebab kalau kita simpan dalam database, kapasiti database kita akan jadi lebih besar, sangat besar dan akan membebankan database server. So, kita ada setengah jam. Okay, kita cuba siapkan. Apa tadi? Join table. Join table ni, apa yang kita nak cuba selesaikan dalam join table ni? Okay, data dia dulu. Okay, sorry, data dia dulu. Okay, dalam join table ni, apa yang kritikal adalah dia punya foreign key. Okay, foreign key dia. Okay, foreign key dia. Contohnya kat sini data kita ada bola A, bola B, bed A, bed B, foot A, foot B. Dan saya rasa kalau kita kalau untuk kod huruf besar, huruf kecil ni kadang-kadang dia akan menyusahkan sikit lah. Dia akan menyusahkan sikit. Tapi tak apa, kita maintain benda ini yang sama ni. Sebab dia nak ada integrity lah. Ada integrity antara nama gelanggang ni dengan foreign key dalam tempahan. Okey, contohnya tempahan kita ni. Okey, cuba ingatkan gelanggang kita, kod dia apa? Bola A, bola B. Bed A, bed B. Foot A, foot B. Itu gelanggang yang kita ada. Bola sepak, badminton dan futsal. Seeloknya kita ada interface lah untuk masukkan data ni. Tapi sebab kita tak sempat lagi nak buat interface untuk masukkan data gelanggang, jadi kita buat manually direct ke dalam server. Yang mana tak bagus lah untuk satu sistem. Again, yang saya bagi tahu, kalau kita ada satu table, contoh macam ni, kita kena buat dia punya proses untuk insert record, search record, update record dan delete record. Itu kena buat. Macam kita ada pengguna ni kan. Sekarang ni kita tak ada lah. Kita tak ada. Insert record macam mana? Masukkan directly ke dalam database. Nak edit record macam mana? Masukkan directly dalam database. Nak delete record macam mana? Pergi directly kepada database. Which tak bagus lah. Sebab bila kita pass kepada client,
Takkanlah klien terpaksa nak gunakan database kita punya database server ni directly, tak boleh macam tu. Kita kena sediakan antara muka dia tu. Setiap satu entity yang ada, setiap tu kita akan ada dia punya interface. Dia kena ada CRUD dia untuk setiap satu entity. Okay, ini bukan satu approach yang bagus. Okay, bukan satu approach yang bagus. Bukannya kita nak bagi HDSQL ni kepada pengguna. Dan kalau kita bagi HDSQL ni kepada pengguna dengan direct control kepada database, ada tendensi yang sangat berisiko lah. Contohnya terdelete database. Terdelete database mampu ya. Kalau terdelete database tu memang satu kerja yang satu pengalaman yang menakutkan. Sebab tu kita tak bagi benda ni kepada user kita. Kita bagi interface. Kita bagi benda ni. So developer kerja dia buat benda ni lah. Buat interface, buat logic, buat connection kepada database. Dengan harapan user tak perlu gunakan HDSQL ataupun admin dia ni. Kalau user gunakan admin dia selamba je nak delete lah. Drop. Habis lah. Okay. Once you drop, habis lah. Takkanlah kita nak bagi interface dengan kebolehan untuk drop ni kepada user. Which is nonsense lah. Orang kata mampus lah. So kita tak bagi interface HDSQL ni kepada user supaya database kita selamat. Okay. Apa yang kita ada, kita ingatkan balik ni. Kita ada gelanggang. Okay, kita ada gelanggang, kita ada data dia, data gelanggang. Betul? Kita ada data gelanggang. Betul tak? Kita ada data gelanggang. So, kita cuba buat manual dulu. Kita masukkan ni, item ni, bola A ke ataupun bola B ke, bat A ke, bat B ke. Macam mana nak linkkan dengan tempahan, kita kena masukkan item ni. Ini akan jadi foreign key. Yang ni bola A, bola B, bola 1, bola 2, bola 1, bola 2. Tak ada. Bat A, bat B, foot A, foot B ni kita kena masukkan dalam tempahan. Which is kat sini lah. Okay. Ini akan jadi foreign key. Contohnya lah bat A. Ni apa? Badminton. Court. Ini apa? Bola A. Dan kita ada foot A. Dan kita akan ada foot B. Ini bukan satu cara yang bagus lah. Bukan cara yang bagus. Sebab yang ni kita buat manually directly kepada database. Sepatutnya ada interface tu lah untuk memilih. Nanti kita akan cuba usahakan. Macam mana kita boleh gunakan interface yang ini untuk buat tempahan baharu. Dan nanti kat sini kita akan tambah satulah item untuk boleh pilih gelanggang mana. Nanti kita akan tambah. Masukkan gelanggang mana. Okay, tapi sekarang ni kita tak ada lagi. So kita buat manually ni. Jadi apa yang kita ada sekarang adalah ID gelanggang bat A. Bat A ni merujuk kepada apa? Bat A ni merujuk kepada apa? Badminton. Badminton court A. Badminton court A. Mana kau tahu? Lalunya macam tu lah. Mana kau Dah tahu? ada jenis sukan tadi. Sebab dalam gelanggang tadi kita dah bagi kod dia. Bat A, dia adalah satu badminton court. Mungkin nanti kita boleh bagi tahulah kapasiti penonton kat sini. Kapasiti penonton. Mungkin bola sepak A ni untuk 3,000 saja. Ataupun 5,000 penonton. Kalau bola B ni dia boleh handle mungkin lebih kurang 1,000 penonton saja. Bolehlah mention nanti kapasiti penonton. Itu kemudian lah tambahlah. Lantaklah kau macam nak survive pun. Yang penting saya dah sediakan dia punya pencetus dia.
Okay, trigger dia tu. Okay, lepas ni kau nak buat barbecue kambing ke, nak perap kambing lepas tu bakar seko ke, boleh saja. Tapi saya cuma sediakan dia punya pemanggang api tu dengan sparkle dia saja. Dengan apinya saja. Kau nak banggang apa pun tak kisahlah. Macam mana kau nak manipulate benda ni, nanti kau orang usahakan. Okay, so sekarang ni kita tahu kat sini lah. Tapi kalau korang salah key in, dia tak akan link tau. Kalau korang tak key in betul, dia tak akan link kat sini. Dan sepatutnya bila dia jadi macam, ini boleh consider sebagai primary key juga. Dia sepatutnya unique. Data dia kena unique. Data kat sini sepatutnya kena unik lah. Dalam nama gelanggang ni, dia tak sepatutnya overlap. Sebab kita tak akan ada entry food A yang kedua pula. Kita tak nak entry food B yang ketiga. Kita ada food A, food B, food C. Dia pastikan dia tidak redundant atau pastikan dia unik. Okay, pastikan dia unik. Kat sini kena pastikan unik. Nama gelanggang ni kena pastikan unik. Sebab tadi saya dah set ni primary key kan. Sebab tu ini boleh je set sebagai another primary key. Ataupun we call it index. Ataupun kita boleh set dia sebagai unique data. Tapi kena patah balik kepada structure dia lah. Tapi tak apalah, biarlah dulu. Nanti korang explore lah. The keyword dia unique. Unique. So tempahan ini akan, okay, bed A ni akan point ke sini. Dia akan tengok kat sini, bed A. Okay. Yang ini boleh berulang tak? Ya, boleh berulang. Berdasarkan tarikh. Berdasarkan masa. Macam mana kau nak check yang tempahan itu tidak clash pada masa dan hari itu kepada gelanggang? Macam mana kau nak disable, contohnya badminton A sudah ditempah sehari. Okay, sehari pada 24 hari bulan ni. So macam mana kita akan disable bed A ni apabila orang lain datang cuba nak tempah pada hari yang sama. Pada hari kejadian yang sama. Macam mana? Itu kena patah balik kepada logik dia lah. Kita patah balik kepada logik dia. Maksudnya korang kena buat checking lah. Macam nak buat checking? Itu tidak boleh diajar dalam kursus 2 hari lah. So korang kena cari sendirilah. Good luck with that. Sebab seperti yang saya mention, there's no such thing as simple system. Dia akan grow. Tiba-tiba orang tanya, kan aku dah tempah hari ni, masa ni, kenapa orang lain boleh tempah pula? Masa yang sama. Aku dulu tempah. Kau, bila kes macam tu macam mana? Kena salahkan sistem. Sebenarnya bukan sistem yang salah, developer yang salah. Kenapa tim developer yang salah? Sebab dia tak consider item macam tu. Scenario macam tu. Sebab tu there's no such thing as simple system. Tapi tak apa, at least kita start lah. Kita start lah dari mana-mana pun kan. So sekarang ni kita ada bed A, food A. Ni tak apa. Yang ni tak apa, berulang tak apa. Yang ni tak apa, berulang tak apa. Tapi yang penting hari dia berbeza lah. Berulang tapi hari dia berbeza. Tak apa, no problem. Saya nak tunjuk macam mana nak linkkan ni ID pelanggan gelanggang ni dengan gelanggang yang dipilih. Gelanggang yang dipilih. So for instance, kat mana kita letakkan tempahan? Okey, tempahan kita pada mana? Tempahan kita pada mana? Tempahan kita pada mana? Ni kita carian tempahan. Carian tempahan. Dalam tempahan ini ada tak nama gelanggang? Dalam tempahan ini ada tak nama gelanggang? Tak ada. Tak ada. So macam mana kita nak keluarkan gelanggang dengan jenis sukan dia? Kena tambah rasa. Tambah lagi, sir. Tambah drop down. Tak, kita tak tambah drop down lah. Ini just nak tambah field saja. Kalau kita nampak kat sini, dia punya code adalah ID gelanggang.
Okay, ID gelanggang. Tapi nama gelanggang yang penuh apa? Sukan dia apa? Contohnya kita nak lihat sukan apa yang dia nak, apa yang ada, sukan apa yang ada dalam ID gelanggang tu. Sukan apa? Bat A. Badminton. Badminton. Yelah, kau tahulah, kau yang buat. Tapi orang lain ada tahu. Dia tak tahu. Dia tak tahu. Orang lain tak tahu. Kau yang buat kod tu, kau tahulah. Tapi kalau macam orang macam bat ni apa? Batman. Orang kan confuse. Adakah dia okey, tapi lepas tu lokasi dia kat mana? Kalau ada lokasi maklumat tu bolehlah kita paparkan. Tapi sekarang ni dalam ID gelanggang ni kita ada ni jenis sukan ni. So boleh tak kita nak keluarkan ini dengan jenis sukan dia atau mungkin nanti akan ada image dia letak dalam sini. Sebab kita pegang tempahan, dia pegang ID gelanggang. Tapi dia tak mention apa? Dia tak mention ni jenis sukan ni. Dia tak mention jenis sukan. Boleh lah? Kita buat join lah macam tu. Sila buatkan join. Okay, so kita akan buat join. Ya betul, kita akan buat join. Macam mana kita nak capture data dari table yang lain. Tempahan ini semua ada dalam tempahan. Tapi kita nak cuba capture data record dari table lain. So itu yang namanya join. Sebab by right, kalau kita buat select kepada tempahan, kita cuma boleh dapat maklumat ini sahaja, ID gelanggang. Kita ada cuma ID gelanggang, iaitu key kepada gelanggang kita. Okay, ataupun nama gelanggang ke apa ke. So sekarang ni boleh tak kita capture dari sini jenis sukan ni juga masuk ke dalam sini. Boleh tak kita capture masuk kat sini? Boleh. Boleh. Macam mana nak buat? Join, tapi tak tahu macam mana nak buat. Samalah, saya pun tak tahu. So kita buat sama-sama lah. Okay, kita patah balik kepada kod. Okay, kita balik. Mana kod sini? Kita patah balik pada kod. Kan tadi kita buat form tempahan kan, search tempahan, form search tempahan. Okey, ni form search tempahan. Jadinya sekarang ni kita cuba nak, kalau macam ni kita cuma cari daripada tempahan. Kita cuma cari dari table tempahan. Macam mana kalau nak melibatkan satu lagi table iaitu gelanggang? Sebab ada maklumat dalam table gelanggang yang kita perlukan. Macam mana? Macam mana? Macam biasalah, dari segi interface senang je. Kita tambahlah kat sini satu lagi row iaitu gelanggang. Gelanggang. Dia tambah lagi satu row gelanggang. Boleh dia menyelit tak pasti? Boleh kot. Boleh tak dia menyelit? Tak pasti dia boleh menyelit ke tak. Lepas tu kita tambah satu lagi kat atas ni. Okay. Gelanggang. Kat atas ni lah. Apa ni? Okay, jadi tak? Jadi? Silap. Apa yang aku buat? Ini tu patutnya ke atas. Ni ke atas, betul? Jadi dah. Gelanggang semua dah masuk dah gelanggang. Okey, masuk gelanggang sudah. Tapi kat sini kita tak dapat bat A, bat B, foot A, foot B kan. Itu tak nampak. So macam mana kita nak capture? Kita kena adjust sikit SQL kita. Okey, kita kena adjust sikit SQL kita supaya kita perlu dapatkan nama pelanggan dan ID gelanggang. Telefon, sorry.
Sini. ID gelanggang. Sekejap saya lupa pula. Okey. Control F ini. Okey. Oh, sebenarnya ada dia punya ni, slide ni ada kat atas. Tak perasan. So ini adalah senario dia. Kalau katakan kita ada program code ni, lepas tu program name ni yang kita nak capture daripada table lain. Oh, itu adalah yang itu kita perlukan inner join. So SQL command dia kita kena adjust sikit supaya kita boleh handle kolom yang terlibat from table inner join table 2 bla bla bla. Okay. So macam tu. Macam tu. Macam mana? Macam ni lah. So ini SQL dia yang kita akan adjust sekejap lagi. So nampak tak dia punya pattern dia? Nampak tak pattern dia? Select column, maksudnya kolom-kolom yang terlibat from table. Table 1 tu adalah tempahan. Inner join gelanggang. Okay, yang mana table 1 dengan kolom yang foreign key tu. Foreign key tu akan letak pada sini lah on ni. Foreign key tu akan letak pada sini on. Foreign key iaitu ID gelanggang sama value dia dengan kita punya nama gelanggang. Walaupun dia punya field name dia berbeza, tak masalah. Kita boleh joinkan dia menggunakan ini. Menggunakan ini on table 1 merujuk kepada tempahan .id gelanggang sama dengan gelanggang apa namanya? Gelanggang nama gelanggang. Okey. Okey, idea dia macam tu. Okey, ID gelanggang dan satu lagi kita ada. Kalau kita nak merujuk kepada table berada di tempat lain, kita boleh gunakan nama gelanggang. Walaupun nama gelanggang ni, sebab saya ambil di sini. Saya ambil daripada sini. Nama gelanggang. Ni nama gelanggang. Jenis sukan lah. Jenis sukan. Ini kita nak ambil yang ni. Nama gelanggang kita dah ada lah. Jenis sukan. Kita nak ambil jenis sukan. Macam ni dia je. Jenis sukan. Okey, jenis sukan. ID gelanggang ni merujuk kepada foreign key kita. Foreign key kita iaitu ada tempahan. Ni ID gelanggang. So nama gelanggang tak perlu sebab kita cuma nak masukkan dalam ni. Okay, from table inner join. Kita ada mention from table tempahan. Lepas tu kita buat inner join. Dan korang jangan kata tak pernah belajar inner join. Gelanggang. Pernah belajar cuma dah lupa. On. Okay, dia gunakan on. Dia tak gunakan where. Dia gunakan on. Oh sorry. Where pun ada juga. Where pun ada juga. On kena tambah. On table. Table 1 apa? Tempahan. .id. Tempahan .id gelanggang. ID gelanggang. Tempahan .id gelanggang sama dengan mungkin kena gunakan kod kot. Okay, sebab dia melibatkan dua perkataan yang ada dot, kena letak kod macam ni. Sama dengan kita punya table satu lagi, nama dia apa? Gelanggang. Table gelanggang dot. Kita akan matchkan dia dengan ni ID gelanggang, dia akan jumpa dengan nama gelanggang. Okay, ni ID gelanggang, dalam tempahan dia letak ID gelanggang. Tapi dalam gelanggang dia gunakan nama gelanggang. Okay. So sedikit perbezaan kat situ, tak masalah pun. Cuma nama field saja yang berbeza, tak masalah. Gelanggang. Dia boleh kata insyaAllah.
Okay, where nama pelanggan lah. Ini kita maintain je lah sebab yang penting adalah kita nak dapatkan ni. Kita nak buat inner join ni sebab nanti kita akan fetch, dia akan dapat jenis sukan nanti. Dia akan dapat jenis sukan sekali. Dalam query yang ini dia akan dapat jenis sukan sekali. Walaupun jenis sukan ni dalam table yang lain. Tapi tak apa, nanti kita tengok boleh ke tak. Kalau tak boleh, kita akan adjust sikit. Kita adjust sikit. Okay, kita tengok nanti. Boleh ke tak? Okay, macam itulah. Panjang sikit dia punya SQL. Don't worry, ini antara SQL yang pendek. Okay. Kalau siapa-siapa pernah tengok database system student e-campus quiz, okay, saya pernah tengok memang kadang-kadang ada 2-3 A4 page yang hanya mengandungi SQL saja. 2-3 A4 page. Beratus lah maksudnya. Kalau kita query kita makin kompleks, dia akan lagi panjang lah. Boleh jadi beratus line untuk SQL saja. Belum dia punya PHP code. Line untuk SQL command tu dah beratus lah. Sebab dia ada join macam-macam. Bila kita deal dengan complex system, real world system, dia bukan setakat join 1-2 table, dia mungkin berjoin 4-5 table, mungkin 10 table. So itu yang akan jadi unoptimized query tu sebab dia macam semua benda dia nak load dari semua table. Dia nak load semua benda dari semua table. So dia akan jadi what we call tapi kadang-kadang bukannya unoptimized pun sebab dia tak ada choice pun. Semua benda tu diperlukan. Semua maklumat tu diperlukan. Jadi memang dia terpaksa count semualah. So kita try, boleh ke tidak? Kalau tak boleh, kalau nak test, kita boleh copy ni dulu. Kalau nak test lah, copy SQL dia. Satu cara kita boleh test adalah cari copy SQL dia, masuk ke ID SQL dan kita pergi kepada query dia ni. Kat sini. Nah, yang ni. Query dia, klik satu query window dan paste di sini. So, katakan kita nak cari hanya spesifik kepada Ali. Boleh tak kita jumpa Ali? Okay, Ali, nama pelanggan Ali. Kita nak search query ni bla 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 daripada tempahan dengan inner join bla 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 dengan yang kita nak cari Ali. Ali ni semua benda dia cover. Then kita run sini. The field list is ambiguous. Okay. Okay. Kalau ambiguous, sebab ID ni ada pada field tempahan dan ada dalam field gelanggang. Jadi kat sini saya perlukan ID tempahan lah, bukannya ID gelanggang. Dot tempahan. Dia kata tadi ambiguous. Yelah betul lah tu. Ambiguous tu maksudnya table satu lagi ada table tempahan ada ID dan table gelanggang ada ID. Dia tak tahu mana satu, ID tempahan ataupun ID gelanggang yang kita nak fetch. Jadi kita kena mention lah ID.tempahan. Sebab ID.tempahan ni mengatakan bahawa ID kita nak fetch dari tempahan table tempahan. Okay, kita boleh test macam ni. Lepas tu run balik. Berjaya tak? Oh, tak jumpa. Oh, betul lah tak ada ni. Okay, sorry. Dia kena ada wildcard kat sini. Adjust sikit. Macam ni. Okay, ada wildcard kat sini. Sebab dia tak jumpa yang exactly match dengan Ali lah. Sebab tu kita kena ada wildcard simbol ni untuk SQL. Oh, tak jumpa juga. Nama pelanggan like di tempahan, nama pelanggan. Pelanggan, nama pelanggan. Menarik. Tak jumpa.
Oh, saya tak naklah sambung recording ke sebelah petang pula. Ya, Sekarang kita dalam ID tempahan tak boleh dapat nama pelanggan. Ini jenis sukan dah keluar dah. ID gelanggang, jenis sukan. Jenis sukan ni datang daripada mana? Kena kita mention ke? Oh, terbalik lah. Dia bukan ID tempahan. Oh, terbalik. Dia tempahan.id. Aduh. Tempahan.id. Tak juga. Di gelanggang tempahan.id. Tempahan.gelanggang. Ada ke nama pelanggan Ali? Oh, ada nama pelanggan Ali, ada satu Ali. Kuri gelanggang. Kalau dia silap eja, dia akan kata ada error. From tempahan in a join gelanggang on tempahan. Dia tak dapat, dia tak ada yang mesh. Idea dia macam tu lah. Sekejap, saya check balik dia punya ni. Dia punya SQL dia ni. SQL kita tak berjaya. Kalau berjaya sepatutnya dia keluar kat sini. Dia punya contoh data. Okay, kalau berjaya dia akan keluar kat sini contoh data. Cuba tak letak where jap. Boleh tak? Maksudnya dia punya ni lah. Inner join ni tak betul. Inner join ni tak betul. Sekejap Google kejap.
Cik Khairul, apa ni, tak boleh letak apa ni single quote dekat tempahan tu. Ada yang dapat? Single quote tu Ha? macam contohnya tempahan.id Ha? tak mau ada single quote. Oh, Dia ya tak boleh baca. ke? Saya Oh, dah dah buat. test lah. Dah test lah. Saya dah test. Okey. Cuba saya sharekan jap. Oh, dia tak ada. Kod ni semua buang lah? Kod tu semua buang. Okey. Yang dekat on tu sama juga. Okey. Dapat. Okey, so kat sini kita capture dia punya bola sepak, badminton, futsal. So maksudnya kita boleh access kepada jenis sukan ni. Sedangkan jenis sukan ni tidak ada pada, terima kasih Puan Syah. Okey, ini dia pada asalnya tidak ada. Okey, pada asalnya tidak ada. Okey, pada asalnya tak ada. Dia tak ada dekat mana? Tak ada dalam tempahan. Okey, dalam tempahan, dalam table tempahan, dia tak ada data tentang jenis sukan. Dia cuma ada ID gelanggang. Tapi kita cuba nak capture jenis sukan dia. So, macam mana tadi? Ini dia punya coding dia. Okey, ini dia punya coding SQL dia. So, saya adjust balik dan masukkan ke dalam sini. Okey. So, dengan ini, kita dah dapat ni jenis gelanggang. Ni sebenarnya tak perlu pun jenis gelanggang sebab dia tidak ambiguous. Dia tidak ambiguous. Boleh ke? Betul ke? Kita test balik. Kan tak boleh. Jenis gelanggang. Oh, sorry. Boleh. Tak perlu letak. Sebab dia tak ambiguous. Tak ambiguous tu maksudnya kalau ada field yang sama dalam kedua-dua table, kita kena mention lah. Kita kena mention. Contohnya macam kat sini, tempahan ID kan. Tempahan.id. Dia ada pada table tempahan dan ada dalam table gelanggang. Sistem akan tanya ID mana satu. Sebab tu kita kena mention tempahan.id. Okey, so sepatutnya dah boleh dapat. Jadi kita akan paparkan di bawah ini. Dia punya, mana tadi? Sini, dalam gelanggang ni. So kita sepatutnya boleh paparkan. Okey, nak mudah. Saya buat macam ni lah. Record. Ni apa namanya? Nama, sekejap. Nama tak ada. Nama tak ada. ID gelanggang. ID gelanggang. Okey, ID gelanggang. ID gelanggang. Ditambah dengan, dia jadi kompleks sikit. Tak apa. Ditambah dengan, kita akan tambah dengan, kat sini kena ada dot juga. Sebab dia concatenator dengan jenis sukan. Jenis sukan. Okey, so kita akan paparkan ID gelanggang dengan jenis sukan. So kita akan sepatutnya dapat something like, jap. Oh ni. 53. Oh ni ada terlebih satu. Okey, kita boleh dapat bola A, bola sepak, bat A, badminton, put A, futsal. Okey, so kita dah dapat dah dia punya kod gelanggang dengan nama jenis sukan dia. Okey, kita dah dapat dah.
Yang ni kita kena off-kan dia lah. SQL ni. So ini yang form search tempahan yang baru. Saya akan copy. Dah selesai dah. Boleh buat. Copy masuk ke dalam grup WhatsApp kita. So ini file yang terbaru lah. Terbaru. Korang kena replace lah. Form search dash tempahan.php. Okay. So done, selesai, dah berjaya. Tapi file yang saya provide baru tadi, kalau korang punya table structure dia sama macam sebelum ni, yang korang tak ubah, memang dia akan ada error lah. So pastikan table structure pun korang kena ubah. Ikut apa yang kita bincangkan kat depan ni. Kalau nak lain boleh, tapi korang kena adjust balik dia punya file PHP dengan SQL tu tadilah. So dah berjaya, Alhamdulillah kita boleh capture data dari record lain. Itu yang kita gunakan join table. Itu yang dinamakan join table lah. Itu yang dinamakan join table. Okay, so terima kasih banyak. Lepas ni saya akan tunjukkan macam mana nak edit balik form insert tadi supaya kita boleh pilih gelanggang mana. Pengguna boleh pilih gelanggang mana. So that cara itu lebih bagus lah untuk kita set dalam tempahan berbanding kita set dalam database server kita directly, yang mana itu tidak berlaku kepada user lah. Tidak sepatutnya berlaku kepada user. Okay, so terima kasih banyak siapa yang bantu tadi. Puan Aisyah, terima kasih banyak juga. Kadang-kadang itulah kita kena test. Kalau test jadi dan kita boleh implement. Kalau test tak jadi, macam tadilah, klik-klik nak cari dia punya ni error kat mana. Okay, so terima kasih banyak. Saya stop dulu untuk masa ni. Kita sambung balik pukul 2. InsyaAllah.